pada pagi ini kita akan berkongsi sedikitlah bagaimana nak menggunakan platform UFuture ni untuk PMP pengajaran dan pembelajaran, terutamanya untuk musim-musim ODL ni lah, musim-musim ODL ni. Okey, untuk pengguna, untuk pensyarah yang dah guna UFuture tu, kalau ada masalah boleh utarakan. Okey, kalau yang pengguna yang baru nak guna UFuture, jadi ni adalah kita boleh akses UFuture ni melalui internet browser lah. Boleh search saja dekat Google UFuture UiTM, dan ni adalah dia punya main page main page. Okey. Okey, so ada dua lah ada dua, kalau kat sini ada dua button, satu untuk student, satu untuk lecturer. So pagi ni kita akan buat sesi untuk pensyarah, dan petang ni pukul 2.30 kalau ada pelajar untuk maklumkan slot untuk pelajar pada petang ini pukul 2.30 di YouTube Studio UiTM Terengganu lah. Okey, itu slot untuk pelajar. Okey, untuk mula kita tekan je bahagian lecturer, dan untuk pensyarah dia akan gunakan username dengan password iStaff Portal. Okey, so yang ni saya dah setting dah. So boleh login saja. Okey, ni adalah home view lah, home view. Dekat sini course subjek yang ada dekat UFuture ni, dia ada dua, satu secara automatik lah, dia akan baca daripada iClass, sistem jadual. So dia akan capture subjek dan group yang kita ajar semester ni, tapi untuk semester depan dia belum capture lagi, dia akan capture pada minggu pertama lah. Jadi kalau tak ada subjek dekat sini, cakap ada My Courses, kat sini ada tiga tab lah, My Courses, My MOOC dengan MC, My MC. So My MC ni benda yang barulah semester ni, ini adalah micro credential. Yang ni pun kita baru ada, baru je kita launch semester ni, dan yang dah mendaftar tu ada masa 6 bulan lah. Nanti dia dah siap, boleh guna dalam UFuture. Sama juga dengan MOOC. MOOC ni ada beberapa subjek memang dah ada lah material dia, jadi memudahkan pensyarah. Kalau ada, mudah sangat-sangat kerana konten itu dah di-verify oleh developer. Jadi boleh guna sampai bila-bila lah kalau guna. My MOOC ni ada dalam UFuture sahajalah. And then My Courses, yang ni untuk kita punya material, kita punya self-develop yang kita sendiri. Okey, kat sini semua subjek yang kita ajar lah, kita boleh satu sama ada dia automatic, ataupun kalau tak ada kita boleh buat secara manual. Kita boleh, okey, kalau ada yang mendengar melalui telefon boleh buka UFuture menggunakan laptop atau komputer, dan boleh kita boleh buat hands on terus, boleh buat hands on terus. Okey, kalau subjek tak ada dekat sini, kita boleh tekan setting lah. Contohnya semester depan saya ajar OBM 260, tak ada lagi dalam ni, jadi saya boleh pergi ke setting, course group dan join, join group. Ini saya search sahaja OBM 260. Okey, saya klik dekat kod ni. Okey, ini saya pergi ke semester lah, kampus Dungun dengan March 2021 diploma. Ini saya tekan search. Okey, kalau group kalau group untuk semester depan masih belum ada, kata macam mana saya nak guna group, saya belum ada appear lagi dekat sini. Kalau untuk semester ni belum appear sebab masih terlalu awal kan. Okey, dia belum appear lagi dalam UFuture. Kita boleh guna sahaja, kita boleh join dulu group instructor yang ni, instructor ni kita boleh join dulu supaya menu kita ada dekat depan. Kita boleh join dulu group instructor. Selalunya untuk UFuture ni memang minggu pertama dia akan reset lah. Dia akan reset, maksudnya untuk semester lepas, semua konten-konten semester lepas dia akan archive
ada di sistem iSet. Kalau perlukan konten tu semula, boleh email saja, dia akan bagilah folder archive tu. Okey, jadi tadi saya dah masuk untuk OBM 260, cuma group untuk semester depan masih belum ada dalam UFuture. Jadi sabarlah, minggu pertama nanti kita boleh join group. Jadi ini salah satu caralah untuk select subjek yang diajar. Okey? Assalamualaikum Encik Khalid. Ya, saya. Tadi Encik Khalid beritahu tentang archive tadi tu. Bagaimana kita nak mohon ya? Email je. Kalau pergi ke website iSet and then ada email bahagian technician, bagi tahu kat situ folder apa yang kita nak. Contohnya soalan kuis ke, markah pelajar ke, material ke yang dah tak ada kat UFuture, nanti dia akan email balik folder archive tu. Okey, bagaimana dengan discussion yang kita bersama dengan pelajar untuk sen lepas tu, adakah Boleh. Ada. boleh juga? Bagi tahu dia yang spesifik, nanti dia akan bagi balik folder tu. Baik. Terima kasih. Sama. Okey, jadi untuk dalam UFuture ni memang lengkap lah dari segi pengajaran ada, dari segi assessment untuk ujian, test, assignment sebagainya. Satu lagi untuk perbincangan dan attendance. Attendance dan juga tambahan-tambahan yang lain lah seperti SUFO, ENE dan OBE, CDL. Semua lengkap dalam ni. Dia macam one stop center lah dekat dalam ni, dekat dalam UFuture. Jadi macam mesyuarat yang lepas pun dia kata ada yang SUFO tak isi kan, tapi melalui UFuture ni semuanya automatik. Automatik. Maksudnya SUFO tu kalau pelajar tak isi dalam minggu ke-12 ke 13, memang dia tak boleh akses UFuture kalau dia tak isi SUFO. Jadi sepatutnya kalau pensyarah-pensyarah yang dah join UFuture ni, SUFO dia memang akan automatik lah, takkan ada masalah. Okey, so kita akan pergi dulu yang PNP lah. Yang pertama adalah proses pengajaran dan pembelajaran lah. Okey, so untuk PNP kita dalam UFuture ni kita ada dua. Sama ada kita nak letak material macam PowerPoint, PDF, gambar, Words dan sebagainya, dan satu lagi kita nak buat online kelas lah. Okey, so untuk mula kita kena pilih satu subjek dulu. Saya tutup dulu. Check. Okey, saya tutup chat ni. Kalau ada ni tolong notify saya kalau ada chat baru. Okey, contoh kita pilih satu subjek ni subjek semester lepas lah. AM 320. Kejap Janganlah sistem UFuture ni crash waktu live macam ni kan. Saya tekan ni dia tak pergi ni. Dia pergi dah. Okey, bila kita pilih satu subjek dia akan keluarlah info semua ada dalam ni. Okey, info yang ni masih lagi semester lepas. Okey. Boleh pergi dekat learning activities learning activities, yang ni activities. Yang ni yang pertama sekali masa UFuture dilancarkan hari tu memang ada learning activities lah. Learning activities ni kita untuk buat perancangan kuliah. Kat sini. Jadi kat sini contoh kita ada dekat sini kita yang kita ada kreativiti kita yang tersendirilah. Macam saya susut saya punya perancangan PNP saya berdasarkan minggu lah. Contohnya minggu ketiga, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, jadi saya dah susun dah ni contoh. Jadi nak buat ni senang je, kita tekan plus learning activity lah. Apa-apa yang kita buat, apa-apa yang kita tambah dalam learning activities ni, kita boleh edit lah. Kalau kita nak testing pun boleh, nanti kita boleh delete kemudian lah. Okey, ni kita tekan courses. Kita buat hari ni adalah okey lah.
Okay, ni kita testing saja. Effort hours ni baru ada ni berapa lama kita guna untuk create material ni. Learning activities ni kita letak dia sejam. Notify others, kalau kita tekan yes, kalau kita notify others ni, kalau kita ada group, contohnya sini tak ada group lagi kalau ada group kita tekan notify others, dia akan keluar dekat notification pelajar lah. Nanti kalau kita dah join group, kita boleh tekan notify lah. Okay, yang ni TLO. Saya buat contoh sajalah, nanti boleh isi yang betul lah. Tekan submit. Okey, ni kita dah ada satu tab ni. Okey. Baru kita boleh post. Jadi kalau kat sini kita nak post apa-apa saja boleh lah. PowerPoint boleh, PDF boleh, video boleh. Tapi kalau saya tengok ramai yang bermasalah untuk upload video lah. Kita akan buat jugalah. Okey. Okey, contoh hari ni saya buat post video Contohnya saya ada teaching video. Tapi saya tak jumpa lah video yang proper, jadi saya guna video yang sedia ada je lah Contohnya kat sini adalah MP4 Okay, MP4 ni kalau kita tengok saiz dia adalah kurang daripada 1 MB lah. Untuk YouFuture, untuk kalau kita nak upload di YouFuture, kita kena upload video yang boleh kita upload adalah 100 MB dan ke bawah. 100 MB dan ke bawah lah. Kalau 100 MB dan ke atas, dia ada dua option lah, sama ada kita upload di YouTube dan link balik ke YouFuture ataupun kita guna Google Drive. Google Drive ni semua orang ada lah. Tapi yang ni kalau bawah pada 100 MB kita boleh direct upload dekat YouFuture lah. Contoh saya open. Ni saya dah tekan learning post A ni video sajalah example. Okay. Tagging ni untuk senang untuk searching sajalah Okay, untuk enable tracker ni adalah dia sama juga semacam boleh digunakan sebagai attendance jugalah. Contohnya bila pelajar klik je video ni, dia akan keluar. Nanti saya tunjuk, saya tekan require view saja. Require post comment ni pun terpulang pada pensyarah lah. Kalau nak lebih participation, kita buat pelajar ni kena komen video ni. Setelah dia tengok, baru dia akan dapat kehadiran. Pun boleh Kalau kita tekan yes pun boleh. Saya tekan no lah Selalu saya tekan no saja. Dan saya tekan submit. Line hari ni agak slow Selalunya laju. Encik Khalid. Ya saya. Okey, tadi kita boleh gunakan tracking tadi kan? Boleh. Okey, kalau tracking tu adakah dia sama seperti mana kita buat dalam course forum ataupun online class di mana dia akan berikan di dalam bentuk PDF? Macam mana ya kalau menggunakan learning activities ni? Okey, nanti saya tunjuk Alright. Baik. Yang ni contoh video Video yang kita dah upload tadi. Yang ni memang bawah 100 MB lah. Jadi boleh direct terus daripada boleh direct upload dekat YouFuture. Ini bila pelajar tekan start now ni memang dia akan terus play lah video ni. Sepatutnya tak ada masalah untuk upload video ni. Cuma limitation dekat YouFuture adalah 100 MB saja. Jadi dekat sini ni video MP4 memang boleh direct masuk kalau 100 MB lah. Okey. Untuk tracker tu dia akan ada dekat sini bila pelajar dah tengok, tapi kat sini dia ada dekat menu lain lah. Maksudnya dekat learning activities ni, kalau activities tadi untuk upload my material. Kalau untuk tracker kita kena tekan dekat menu tracker kat sini Okey, yang ni kita boleh pilih PySam, contohnya diploma.
Oktober, Februari. Okey, saya pilih yang semester lepas lah. Okey, ini contoh tracker. Ini contoh tracker. Dia akan keluar nama pelajar kita. Okey, dia akan keluar nama pelajar. Ni adalah topik kita yang kita masukkan dalam learning activities. Dan pelajar-pelajar yang tengok ni dia akan keluar tick. Yang ni yang dia dah penuhi syarat lah. Maksudnya dia dah view satu, dia komen. Sama ada view sahaja ataupun view dan komen lah. Okey, kalau dia dah buat dua ni, dia akan dapat kehadiran secara tick sajalah dalam sistem, sebab sistem akan detect apa yang dia buat di komputer dia lah. Okay, so yang ni kalau kita print, kita boleh terus print jadi PDF lah. Kalau kita print dia dah cantik lah daripada view dekat browser. Kalau kita print dia akan jadi bentuk macam ni. Yang ni boleh keluarkan dalam bentuk PDF lah. Okay? Okey, terima kasih Cik Khalid. Jadinya kita boleh buat option untuk tracking tu sama ada mereka klik video sahaja ataupun komen ataupun yang ketiga dua-dua sekali serentak pun boleh juga ya. Dia akan detect. Boleh. Baik, terima kasih. Okey, satu lagi untuk video untuk video yang lebih ataupun dokumen-dokumen yang lebih daripada 100 MB. Ini banyaklah. Okey. Jadi macam mana nak buat? Untuk yang lebih pada 100 MB, yang tadi tu yang bawah pada 100 MB boleh direct je upload. Semua dokumen support dekat dalam UFeature ni ya. Ada yang software dah embedded dah dalam ni jadi terus boleh guna. Macam ni video. Yang macam ni adalah dokumen lah. Ni dokumen. Okey, so macam mana kita tambah lagi. Tapi yang ni yang direct upload. Yang ni kita buat direct. Macam saya ni saya guna Google Drive. Google Drive saya rasa semua ada, semua ada. Bila boleh masuk kat Google Drive, jadi benda tu privacy jugalah. Kalau masuk YouTube, abang apa tu, kadang-kadang kita segan nak share dengan orang. Jadi kita nak share dengan spesifik audience saja, kita masuk dalam Google Drive. Contoh kat sini saya dah upload lah. Jadi video tadi, yang MP4 tadi, and then kita right click, kita dapat get link ni. Get link. And then kita tulis anyone with link anyone with link lah. Maksudnya taklah nanti kita kena bagi akses sepanjang masa. Jadi kita tekan anyone with link boleh buka video ni. And then kita tekan copy link. Dan lepas tu kita pergi balik dekat UFeature, kita post yang baru video. And then kita tekan biasalah kita tekan gambar bumi dengan ada rantai ni untuk link And then kita tekan URL, kita paste link. Link ni kalau panjang nanti saya tunjuk macam mana nak pendekkan dia. Lepas tu target ni selalunya saya buat new window lah. Maksudnya bila dia tekan link tu, dia tak kacau platform UFeature yang ada. Okay. And then saya tekan OK. Okay. Sama jugalah, boleh kita enable tracker. Yes and yes, no pun boleh. Kalau no pun boleh juga. Dia akan tracker lah. Maksudnya pelajar tu online je, tak perlu view pun dia dah dapat dah. Okay. So ini daripada Google Drive Google Drive. Senang saya rasa kalau nak upload kat Google Drive, tak perlu nak register bagai Jadi kalau kat sini, kalau kita tekan save, submit, dia akan nampak link macam ni lah. Hands on kalau nak cuba nanti pun boleh terus cuba di komputer masing-masing lah. Okey, dia akan jadi dua lah. Satu tadi video yang upload direct, satu lagi upload video menggunakan link Jadi kita tekan start now.
Yang ni ada link macam ni. Dia akan link macam ni lah. Kalau ada yang tak suka link yang panjang-panjang macam ni kan, yang ni saya ajar macam nak edit dia. Bila kita klik dia akan keluar video jugalah. Tapi ni dia akan play melalui Google Drive. Okay. So yang ni kalau tak nak link macam ni, link dia kita tak nak, maksudnya link yang tak ada maksud macam ni kan, kita boleh edit sajalah. Kita pergi dekat source ni, ada source ni. Bila kita dah letak link macam ni, kita tekan dekat source. Okey, yang depan ni nampak href ni ada link dia. Yang belakang ni, yang ni kita boleh tukar dekat sini ya. Kat sini kita boleh tukar. Contoh kita tukar click here lah. Okey. Jadi kat sini ni kita akan jadi macam ni sajalah. Jadi kita letaklah wording-wording atas tu instruction ke, arahan ke, additional information ke. Lepas tu kita boleh buat click here macam ni lah. Jadi dia takkan nampak lah link tu. Okay, dia akan klik here macam ni saja. Tapi bila klik pun dia akan pergi jugalah ke video tu, sama saja. Okay, ni untuk video Saya rasa untuk dokumen, untuk material lain rasa tak ada masalah. Boleh upload je macam biasa. Upload je menggunakan macam tadi ni, edit activities ni. Dia ada kolom untuk upload ni. Semua material yang biasa yang kita gunalah. Boleh upload dekat UFuture. Okay, gunakan kat sinilah attachment ni Kat sini boleh upload PowerPoint, PDF, Word, video, semua boleh upload dekat menggunakan attachment ni. Okay, yang lain ni kita boleh pilih lah. Okay. Okay, itu untuk LA Itu untuk LA, Learning Activities. Okay, ada soalan tanya berkenaan dengan okay, kalau saya dah buat Learning Activities ni semester-semester sebelumnya, adakah masih ada jika bermula semester baru? Okay. Bagaimana untuk menggunakan LA yang sama bagi semester berikutnya dengan ruangan komen yang memang sudah dah komen kan? Okay. Dan untuk pelajar next semester is possible. Okay. Untuk LA, Learning Activities memang tak akan hilang. Memang tak akan hilang lah macam saya bagi tahu tadi. Yang ini yang saya dah guna semester lepas, memang akan ada dekat sini lah. Dan ada juga kadang-kadang dekat sini dia ada team teaching Team teaching maksudnya ada 2-3 orang pensyarah. Dia akan buat learning activities dan akan masuk juga dekat kita punya board ni. Okay. Jadi untuk saya tunjuk salah contoh lah. Okay, contohnya OBM 345 OBM 345. Kalau ada orang lain yang learning activities pensyarah lain yang ada dekat kita punya learning activities. So macam mana nak susun dia? Boleh, nanti saya tunjuk. Okey, untuk learning activity memang takkan hilang takkan hilang, termasuk komen. Termasuk komen memang takkan hilang lah sampai bila-bila takkan hilang. Cumanya kita nak edit group sahaja. Contoh dekat sini, yang ni yang 2 semester lepas. Yang saya dah masukkan lah. Okey. Yang ni week 5, week 6 sampai week 13 lah. Selalunya week 14 ni memang kita dah maksudnya untuk buat revision sajalah kan. And then ada juga tab pensyarah-pensyarah lain ni. Kalau dia mengganggu, kita boleh drag dia ke bawah. Kita boleh drag dia ke bawah lah. Contohnya macam week 7 ni kita boleh drag dia ke bawah kalau dia mengganggu lah. Kita boleh drag dia ke bawah. Tapi bila kita dah susun ni, week 2, week 5, kita dah susun cantik-cantik, dah susun. Kita kena tekan save sort ni lah. Jadi yang pensyarah-pensyarah ada LA pensyarah yang tak berkenaan, kita boleh drag dia ke bawah supaya tak mengganggu kita punya course learning activities lah. Bila kita dah sort, kita dah susun yang cantik-cantik, kita tekan save sort untuk sistem capture lah susunan yang betul. Okay. Okay, untuk nak guna balik LA ni, mudah saja Jadi kita contoh saya nak guna week 8 ni punya learning activities. Sebab saya nak ajar benda yang sama saja, chapter 5 dengan group project.
untuk apa ni, untuk subjek ni, saya perlu tekan dekat edit dekat sini. Edit Okay, saya nampak komen tu sekejap saya perlu tekan dekat edit dekat sini. Okey, dan saya hanya perlu tukar grup sahaja. Contoh ini 20202 yang semester yang sebelumnya, yang ni yang grup barulah 20204, saya antik sahaja dan saya pilih grup baru. Itu saja. Mudah kan? Jadi untuk guna semester baru, kita hanya perlu tik grup pelajar yang baru dan kita boleh ubahlah title dia. Okey, boleh ubah title dia. Okey, untuk komen maksudnya pelajar dah komen, jangan risau yang tu. Yang tu jangan risau kerana kalau komen tu masih ada, kalau komen yang baru dia akan berada komen yang paling atas. Jadi kalau semester-semester yang lepas komen tu akan tenggelam dekat bawah lah. Jadi jangan risau, komen tu tak akan mengganggu sebab komen baru dia akan berada di atas. Boleh Jadi komen tu tak akan hilang. Dia akan bertindan saja, bertindan di atas saja. Okey, untuk cek. Ya, betul. Untuk guna LMS rasmi, kira kita tak perlu risaulah kan ke data-data sejarah pengajaran. Jika ada audit, boleh minta je dekat UFuture. Betul, tak ada masalah. Kalau macam menggunakan UFuture ni, kita masih lagi menggunakan statistik yang sama. Contohnya untuk material kita nak 7 posting. 7 posting tu minimum lah untuk satu semester. Dengan 3 assessment, 2 lagi apa lah, tak silap saya. 2 lagi, sekejap saya buka. Okey, tapi kalau kita guna selain daripada UFuture pun, kita boleh masukkan bukti platform lain tu dalam UFuture. Contoh dia macam ni Apa dia macam dia tak nak tunjuk lah. Saya dah klik dah LF statistik ni, tapi dia tutup balik menu tu. Kenapa tak boleh. Saya tak boleh tunjuk lah kat sini Okey, 3 forum, 2 assessment, betul. 7 posting, maksudnya materials, 3 forum dengan 2 assessment. Yang ni juga. Sama juga kalau kita nak guna platform lain, kita boleh masukkan dalam ni Cuma LF statistik ni dia tak boleh nak klik. Bila saya klik ni dia tutup semula, jadi saya tak boleh tekan. Jadi saya tak boleh tunjuk lah. InsyaAllah nanti dia dah okey boleh tunjuk ini tadi tak boleh tunjuk. Okey. Apa beza learning activity dekat bahagian learning activities dan dalam group? Okey. Jadi macam semester lepas, semester lepas pula. Tahun MyATP yang lepas, kalau kita ada 732 ni, kita akan dapat kredit dekat K2 lah. K2 sebagai macam e-content macam tu. Content developer. Content development. Yang ni Yang ni cuma yang ni yang memang dah ada dalam kat sini lah. Maksudnya kalau audit nak tengok pun memang ada dalam ni. Cuma dekat sini kita tak
kalau menu kat bawah ni kita boleh masukkan platform lain. Yang tu boleh lah, tapi hari ni tak boleh tekan pula. Saya tak tahu kenapa. Okay. Next adalah apa beza learning activities? Okay, dekat group dekat group yang mana Kalau learning activity memang kalau dekat group ni tak ada, cuma ada I discuss. Learning activity memang ada dekat subjek memang ada satu sajalah yang macam ni learning activities. Cuma dekat group ni dia ada I discuss. I discuss ni dia untuk forum untuk discussion. Kalau dekat eFuture ni forum ada 3 level. Satu group level kita panggil I discuss ni lah. Dia panggil forum juga untuk I discuss. And then kita ada course level. Yang ni group level, course level kita panggil course forum. Okay, yang ni boleh interact dengan pelajar dalam course tu lah. Dan satu lagi dekat luar yang dekat depan ni adalah my community. My community ni adalah 3 my community ni adalah forum yang open lah. Yang ni boleh masuk sekali dengan pengguna luar. Jadi dia ada 3 level forum. Jadi yang ni kita kena pilih lah yang level mana yang kita nak guna. Kalau kita nak discussion tu within group, jadi kita create dekat I discuss sahajalah. Jadi pelajar-pelajar dalam group tu saja boleh discuss untuk topik yang kita nak discuss tu lah. Alright. Okay, lagi satu kita ada, itu dah habis untuk learning activity. Kalau ada soalan boleh tanya. Jadi jangan risau, kita put effort sekali saja untuk learning activities dan boleh guna sepanjang kita boleh guna balik lah semester-semester akan datang. Okay, video. Okay, soalan Ya, Cik Khalid. Ya, boleh. Kalau macam I discuss dan juga forum course tu, kita boleh letakkan masa dan juga tarikh. Macam deadline lah kan. Tetapi untuk learning activity tadi kita boleh buat perkara yang sama ke? Deadline ataupun masa untuk mereka jawab? Learning activities tu dia bukannya macam assessment, bukan. Tapi kita boleh share ataupun kita boleh open LA tu, learning activities tu pada masa-masa yang kita nak sajalah. Contohnya kalau kita nak close pun boleh. Maksudnya tak ada orang boleh view lah. Contohnya saya tunjuk kat sini Minta maaf sebab dia agak slow hari ni. Kalau selalunya saya tekan je keluar. Hari ni slow sikit. Ya, Cik Khalid. Sebab apa? Yang saya nampak learning activity yang agak sesuai untuk seperti kami di FSWP, pelajar semester 6 akan masih lagi menjalani praktikal. Jadi mereka akan masuk pada minggu yang kelima kalau tidak silap saya. Jadi sekarang ni saya tengah mengangka untuk scheme of work. Jadi saya nampak learning activity sesuai untuk digunakan untuk mengganti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan keempat tersebut. Sebab saya nampak tadi bila dalam tracking tu, bila mereka klik saja video ataupun mereka komen, kita dah boleh track mereka dah hadir. Dan benda tu pun kita tak perlu mereka jawab dalam waktu mereka praktikal, sebelah malam pun boleh, betul tak? Boleh. Jadi kalau untuk learning activity ni kita boleh open dengan close lah. Kalau kita rasa kita dah tak nak share dah, maksudnya kita tak nak bagi view dekat pelajar tu banyak sangat konten, kita boleh close lah. Maksudnya contohnya chapter ni kita tekan edit, macam week 2 ni kita rasa pelajar dah faham dan kita tak nak share dah benda ni. Dia tak ada dah dekat eFuture dia.
kita boleh close. Maksudnya dekat UFuture pelajar memang tak akan nampak view lah. Okey, dekat bawah ni, yang ni always open ni. Kalau kita tekan yes, selagi pelajar tu mendaftar subjek tu, memang dia akan boleh tengok sampai habis lah, sampai dia lulus subjek tu, boleh tengok. Tapi kalau kita dah tak nak share, kita tekan no sahaja, and then kita tekan submit sajalah. Okay. Maksudnya dia akan tutup sajalah. Publish date ni kenapa dia tak 1970? Bila kita tekan close tu, maksudnya pelajar tak akan nampak lah. Itu sahaja yang kita boleh buat lah untuk close learning activities. Boleh Okey, lagi satu PNP adalah online class lah. Tadi kita nak guna material, yang ni kita nak buat live. Kita nak buat online class. Boleh menggunakan, macam saya guna Webex lah untuk buat online class sebab saya ada mass class. Jadi kalau Webex ni boleh muat lah kapasiti dalam 200 orang tu, alhamdulillah setakat ni tak ada masalah lagi. Okey, so untuk online class ni kita boleh tekan manage schedule. Okey, dua-dua boleh dalam UFuture ni ada attendance lah. Maksudnya dekat learning activities pun ada tracker, dekat online class pun ada tracker. Jadi macam ni saya dah susun saya punya kelas, online class setiap minggu lah, week 3, 4, 5 sampai 13. Jadi kalau kat sini, kalau pihak HCA kata mana attendance, dekat sini kita boleh tengok dekat sini class attendance dengan view kat sini lah. Boleh pilih group sahaja dan boleh tengok siapa yang hadir. Jadi yang ni memang jimat banyak lah, jimat banyak. Kita pun tak perlu nak bawa attendance kuluk kilir. Kita just buka saja online class dan kita tekan. Nampak kat sini yang pelajar yang hadir semuanya ada tik warna hijau ni. Yang merah ni tak hadir lah. Yang merah ni kita boleh tanya dia lah kenapa tak hadir. Okay. Ini saja. Ini attendance. Memang cantik lah. Memang cantik. Memang yang ni attendance ni diterima di peringkat kita. Okay. Jadi macam mana kita nak set up online class? Kita tekan manage schedule. Kita tekan plus ni. Plus schedule ni nak tambah jadual baru. Kita tulis je. Macam saya sort jadual saya berdasarkan minggu lah. Sebab senang saya nak track. Saya nak ingat tu senang. Jadi kita buat je seminar. Contohnya week 3. Kelas group apa. Tarikh. Okay. Okay, tarikh. Buat besok dia kalau kita nak set ni, kita boleh set, tak silap saya, dalam 2 bulan awal pun boleh. 2 bulan awal pun boleh. Tapi hari tu saya set je untuk semua 13 minggu ni. Okay, kadang-kadang link akan expired. Tapi saya guna, contohnya saya guna kat sini, saya guna Webex. Webex ni dia ada satu link untuk classroom. Kita punya private classroom. Jadi saya guna link tu, satu link untuk semua minggu 14. Jadi memang mudah lah, tak perlu nak generate banyak-banyak link. Satu link saja untuk semua subjek. Okay. Jadi ni saya guna Webex. And then saya masuk je lah link link apa-apa. Ni kelas saya ni. PTM Webex, Meet. Okay. Yang ni live link. Okay. And then kita pilih group. Group apa-apalah. J ke I ke. Yang kita nak buat kelas tu. And then kita tekan save sajalah. Masa kita kena set sekejap Masa 12. Contohnya sejam. Bila kita tekan save. Okey, yang ni tulis status coming soon. Coming soon ni maksudnya ni lah untuk kelas yang barulah, yang dah lepas tulis expired lah. Okey, tapi yang kat sini kena make sure lah semua particular semua maklumat kelas ni memang betul. Sebab apa? Sebab bila ada pelajar seorang yang klik attendance, maklumat ni kita dah tak boleh ubah lah. Kecuali link dia. Recorded link ni kita boleh tambah lah. Okey, untuk attendance
untuk attendance, contohnya kelas kita sejam, jadi attendance ni available 15 minit sebelum, 15 minit selepas. Maksudnya sejam 30 minit available attendance. Jadi kalau pelajar tu masuk lewat pun dia boleh klik juga attendance lah. Nanti untuk slot petang ni saya akan ajar lah macam mana pelajar nak klik attendance dia. Sama ada dekat notification ataupun kalau notification tu tak ada, dia boleh pergi je ke dekat kelas attendance ni, dia tekan view and then dia tekan present. Okey, mudah saja, memang mudah sangat-sangat lah. Okey, yang ni untuk attendance. Saya rasa online class tak ada masalah kot Saya delete sajalah. Okey, jadi habislah untuk PMP. Jadi terus ni kita pergi untuk assessment lah. Dah mengajar. Macam mana kita nak test pula bagi ujian pada pelajar. So dalam UFuture ni kita ada continuous assessment. Kita ada continuous assessment. Kita tekan dekat bahagian assessment. Yang ni saya rasa ramai dah familiar sebab guna Google Form ataupun Island memang ada lah. Orang panggil apa tu? Cara kita nak set up soalan kan. Okay. So sama juga macam UFuture, sama saja. Contoh dekat sini saya selalu kalau saya tekan assessment, selalunya kalau saya nak masukkan soalan, saya akan masukkan dekat My Question Bank. My Question Bank. Saya tengok je. Hari ni student baru mula mendaftar. Mungkin sebab tu. Ya, mungkin. Okay. Okay, question bank Question bank ni maksudnya selagi UFuture ni ada, selagi tu soalan kita perlu masukkan sekali sahaja dan kita boleh guna lagi lah sampai bila-bila soalan yang sama. Kalau kita kita compile lah dalam question bank ni. Contohnya saya add lagi satu. Saya tunjuk satu contoh lah. Add question bank. Contohnya subjek ni ada 7 chapter, kita boleh buat 7 lah. 7 folder. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 sampai chapter 7. Sebab apa kena buat banyak folder? Kalau subjek tu ada GSU, GSU dia kata chapter 1 nak 3 soalan, chapter 2 nak 2 soalan. Jadi mudah untuk kita cari soalan dalam folder. Kalau dia bercampur susah sikit lah. Contoh kat sini kita buat chapter 1. Save. Okay. Bila kita dapat question bank, kita boleh add question. Add question. Ini macam terbantu sikit lah sebab slow Ada berapa partisipan dah ni? Dah 100 lebih Okay, so question type yang ada dalam UFuture ni, kita ada fill in the blank, multiple choice, standard, maksudnya boleh pilih satu saja. A, B, C, D, pilih satu. Multiple choice yang multiple respond, yang dia kena pilih, boleh pilih 2 atau lebih. A, B, C, D, macam tu boleh pilih. Okay, short essay, true and false dengan true, false, multiple respond. True and false dengan short essay. Okay, yang ni dah faham kot yang bahagian ni. Kita buat satu lah, kita buat satu untuk multiple choice. Contohnya kat sini, kita boleh letak je soalan. Lepas tu jawapan. Jawapan 2. Jawapan 3. Okay, total point markah 1. Okay.
Jadi jawapan dia dekat, contohnya jawapan dia. Kenapa kita kena klik jawapan dia? Sebab sistem akan automatic marking untuk kita. Yang ni mudah lah. Kalau kita letak 100 soalan pun, nanti bila pelajar dah ambil, kita akan dapat total je berapa yang dia betul. Yang ni memang mudah lah. Yang ni memang mudah. Orang kata apa, sistem tolong markingkan. Okay, and then kita tekan save lah. Okay, nampak kat sini Ini multiple choice. Okay, dalam UFuture ni juga dia ada tambah satu lagi yang saya rasa kat lain tak boleh buat lah kot. Yang ni dia boleh tambah comprehension question. Comprehension question. Maksudnya soalan-soalan case study pun boleh masuk dalam UFuture. Case study pun boleh masuk dalam UFuture. Kalau bukan case study pun soalan yang berkait. Soalan yang berkait boleh masuk. Jadi contoh saya tambah lagi satu sebab saya nak tunjuk soalan berkait macam mana nak buat. Kalau ada soalan boleh letak kat chat ataupun boleh guna mikrofon teruslah. Kalau ada berkaitan dengan apa yang saya tengah tunjuk ni Satu lagi kita buat short essay lah. Yang ni soalan, tulis soalan lah tapi saya tunjuk contoh sajalah ni Okay, soalan, lepas tu ni skema lah, ni jawapan dia. Jawapan dia ni kalau kita letak dekat sini nanti kalau short essay dia tak boleh automatic. Kita kena tengok jawapan dia. Jadi kita letak siap-siap jawapan dekat situ supaya nanti bila kita nak marking senang kita nak rujuk jawapan. Tak perlu dah kita tengok answer scheme yang dekat skema jawapan, tak perlu dah. Kita letak di dalam UFuture. Nanti kita nak marking senang. Ada terus jawapan kat situ. Kita boleh compare sahajalah. Okay, total point 5 markah contoh. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khalid, comprehension tu kita masukkan daripada, boleh tak Khalid tolong klik yang comprehension tu? Adakah kita boleh copy and paste masuk situ? Sebab sebelum ni comprehension memang kita, macam saya sendiri memang saya akan masukkan dekat apa? Yang kolom atas tu lah, kolom soalan tu. Tapi tak, yang test tadi tu. Yang comprehension. Okay, ini saya tunjuk comprehension. Kemudian soalannya adalah yang baru ni, adakah kita boleh copy and paste buat macam yang sebelum ni ataupun yang ini kita memang browse daripada words mana-mana? Boleh copy and paste. Boleh masih lagi boleh copy and paste. Ya, cuma dia copy and paste tu kita kena copy satu-satu lah soalan satu, lepas tu jawapan satu, jawapan dua, kita kena copy and paste satu-satu. Dia tak boleh sekaligus. Sebab dia ada kolom yang berasingan. Yang comprehension tu lah ya. Sebab dulu tak ada kan comprehension tu. Maksudnya kita masukkan yang dekat kolom atas tu. Kolom soalan. Cuba kali balik. Cuba kali tunjukkan. Nanti saya tunjuk comprehension test sorry, comprehension question lah. Contoh kat sini saya dah masukkan dua Contohnya kita nak kata Khalid macam mana saya nak buat soalan satu dengan soalan dua ni dia berkait. Contohnya kat atas ni dia tanya define teamwork. Lepas tu kat bawah ni ataupun kat bawah ni nak bagi tahu dia 4 type of apa ni soft skill contoh kan. Soalan dia berkait. So macam mana nak buat? Okey, ni contoh soalan ni kita dah masukkan dalam apa tu panggil question bank, and then kita tekan done lah. Okey, untuk assessment ni setakat ni memang tak ada masalah lagi lah. Semua jenis assessment memang kita boleh masuk dalam UFuture. Tapi kalau rasa tak boleh masuk, boleh tanya. Macam mana saya nak masuk soalan yang macam ni? Macam mana saya nak masuk soalan macam ni? Boleh. Okey, jadi kita pergi dekat assessment balik tadi.
Tadi saya tunjuklah macam nak masukkan soalan tadi, multiple choice, true and false dengan short essay. Sekarang ni kita nak masukkan comprehension. Okay, nak masukkan comprehension kita tekan add assessment lah, add assessment. Okay, contoh kita nak buat quiz lah, quiz 5. Okay, description ni apa-apa lah, saya answer all ke apa kan, boleh tulis apa-apa sajalah. Okay. Dekat assessment ni memang akan pening sikit lah sebab dia ada 3. Satu question bank, satu kita nak set up assessment, satu lagi kita nak set up availability dia. Kat group mana yang kena ambil test ni, quiz ni contohlah. Okay, so kat sini dia ada add question dengan add comprehension. Okay. Jadi kita kena add question dulu sebelum kita boleh buat add comprehension ni. Soalan-soalan yang berkait. Nanti kita masuk. Okay, untuk add question dekat assessment, kita ada 3 pilihan lah, sama ada new question. Kita nak masuk, nak key in yang baru. Contohnya kita baru dapat soalan daripada kampus induk, kampus utama, soalan test. Jadi kita dapat, kita nak rujuk kat situ, kita masukkan new question boleh. Nak masukkan dekat question bank dulu pun lagi bagus. Ataupun kita nak masuk daripada question bank, macam tadi saya dah masuk question bank, ataupun daripada previous assessment. Yang ni yang best. Yang ni yang best. Contohnya kalau kita baru, maksudnya bukan barulah, maksudnya mengajar subjek tu, bukan selalu ajar subjek tu, dapat subjek-subjek baru. Jadi nak tengok soalan, kita boleh tekan from assessment ni. Okay, tengah loading sekejap ya. Okay, tekan add assessment. Add question from assessment. Dia tengah loading. And then kita boleh tengok semua pensyarah di Malaysia ni yang mengajar subjek yang sama dan apa soalan yang dia pernah masukkan dalam U-Future. Jadi contohnya kita tengok kat sini. Saya nak tengok daripada Encik Jeff ni, Februari 2021. Saya tekan select. Yang creator dia adalah Jeffrey. Jadi yang kita create pun ada. Jadi maksudnya kat sini dia sharing dia semua. Kita boleh tengok dan boleh guna. Contohnya Jeffrey ni online, kita tekan select. Dah 1 jam Okay. Dah keluar dah soalan. Okay, ni yang pensyarah tadilah yang masukkan. Dia tengok according to Fayor, tim birokrasi. Dah siap jawapan dah ni. Dah siap jawapan, dah siap point. Dia dah setting cantik-cantik lah. Cuma apabila kita guna soalan orang lain, kita boleh guna tapi kita tak boleh edit. Kalau kita nak edit, kita kena copy dan masuk tadi as a new question lah. Itu kena faham lah. Jadi kalau kita nak guna macam mana, kita kena klik sajalah. Saya nak guna soalan ni. Daripada pensyarah lain, kita tahu soalan dia bagus. Jadi kita boleh tekan done lah. Kita dah select yang kita nak, yang tak nak kita tak payah select lah. Yang tak nak tak payah select. Dan then kita tekan done. Okay. Contoh kalau kita nak 50 soalan, kita boleh pilih lagi lah. Sama ada kita nak tambah soalan baru, kita nak ambil daripada pensyarah-pensyarah lain, kita nak ambil daripada question bank sampai cukup. Contohnya kita nak 50 soalan. Contoh lagi saya dah pilih 4, cukup lah. Untuk contoh, untuk contoh cukup lah. Okay. Jadi dekat sini ada 4 soalan. Nampak ditulis soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Okay. Okay. Ini soalan, kalau nanti bila pelajar ambil, pelajar ni akan tengok satu soalan. Jadi soalan berkait kita kena tekan add comprehension. Contohnya kalau case study pun sama juga. Kat sini kita masukkan case study lah.
Contoh masukkan case study. Yang ni case study lah. Teks dia. Teks dia. Ataupun kita boleh masukkan attachment lah. Kalau kita tak boleh nak copy paste ke apa, kita boleh masukkan attachment. Lepas tu kita letak question. Contohnya, essay. Point. Okay, ini soalan tadi satu. Alamak. Saya buat A tadi yang tak nampak. Okay. Tekan save. Tengok yang case study. Case study tadi, dia akan ada dalam kotak lain. Okay. Boleh Yang ni dia nanti dekat view pelajar, dia akan keluar soalan ni 5 6 ni dia akan keluar satu page. Jadi bila pelajar jawab soalan yang atas, dia boleh refer terus untuk soalan yang seterusnya yang berkait lah. Okey, kalau ada case study pun boleh masuk dekat teks ni tadi. Teks ni tadi Jadi pelajar ni boleh tengok terus case study lah. Okey. Faham Kalau faham, kita akan tengok contoh yang saya dah buat semester lepas. Okey, yang ni untuk assessment ujian, kuis, final dan sebagainya yang pelajar hanya boleh jawab online saja, dia tak perlu upload apa-apa dokumen, kita buat dekat assessment sajalah. Okey. So yang ni contoh untuk comprehension lah, comprehension question. Okey. Yang bersoalan berkait boleh guna cara ni. Kalau yang tak berkait kita boleh buat satu-satu sajalah. Okey, kalau dah and then kita tekan make available. Kita dah setting dah cantik soalan apa semua dah check, make available and then kita pilihlah grup mana yang akan jawab soalan tu. Select grup mana, lepas tu kita kena set date, duration dan sebagainya dekat sinilah. Okey, seperti contoh yang saya dah buat. Kat sini dia akan jadi gradebook. Quiz 5 ni kalau kita dah setting available tadi dia akan jadi gradebook 1 lah. Gradebook 1 make sure gradebook ni jangan lebih daripada 1. Kalau tak nanti kalau kita tahu gradebook 1 ni untuk group A, gradebook 2 untuk group B tak ada masalah. Tapi takut kita terbuat gradebook 1 dan 2 tu dua-dua group sama. Jadi pelajar boleh buat 2 kali test lah. Okey. Ini contoh saya buat semester lepas, final test Jadi kita boleh tengok kat sini. Okey, yang kat sini selalunya bila ada ujian final hari tu, ramai yang mengalami masalah lah. Ada pelajar dia kata tak boleh nak buka lah, ada pelajar kata soalan sama lah, hang lah dan sebagainya. Untuk kita punya part sebagai pensyarah, kita boleh semasa ujian berlangsung, kita boleh buka view ni dan boleh tengok apa pelajar kita tengah buat. Kalau dia tengah ambil test dekat submission ni ditulis in progress. Maksudnya dia dah buka. Dah buka. And then kita boleh tekan view ni nak tengok sampai mana dah soalan dijawab. Kita boleh tengok progress tu. Okey, dan kita bagi tahu dekat pelajar contohnya sejam 2 dia punya duration assessment tu sejam atau 2 jam.
kalau dia terputus internet ke apa ke, dia kena carilah orang kata apa tu, stable connection. Selagi duration tu tak habis, dia boleh masuk banyak kali. Jadi takkan hilang lah. And then dekat sini pula, kalau pelajar tu kata dia tak boleh masuk, tapi dekat dalam ni nama dia tulis in progress, maksudnya dia memang dah masuk. Cuma dalam sistem ni tak akan menipu lah. Dan kita boleh tengok sejauh mana dia dah jawab. Contohnya ada 5 soalan, ada 50 soalan. Kita tekan view ni, dia dah jawab sampai 20, soalan 20. Pun boleh kita tengok lah dalam sistem. Sebab tu kalau ada pelajar kata dia tak boleh buka apa semua, check dulu dalam sistem. Okay. Okay, yang ni kita dah mark lah. Maksudnya kalau kita buka nama pelajar ni, yang mudah assessment ni sebab dia dah link dengan sistem SIM kita, sistem pelajar. Maksudnya nama dia, gambar dia, semua particular dia, semua dah ada dalam UFuture. Kalau kita compare dengan Google Form, dia link dia tu tak ada lah. Maksudnya dia tak link dengan profil pelajar kan. Tapi kalau UFuture memang dia dah siap link dengan sistem. Jadi kita boleh monitor terus siapa yang dah ambil, siapa yang belum ambil lah. Dan semua ni kita boleh tengok jawapan dia. Okay. Kat sini dia ada manual marking ni untuk short essay sajalah. Kalau auto marking ni untuk semua soalan tadilah multiple choice dengan true and false. Fill in the blank pun boleh auto marking. Okay. Okay, satu lagi adalah assignment. Assignment ni yang panjang lah. Yang orang panggil apa tu? Duration dia panjang. Kalau assessment ni duration dia pendek, sejam 2. Kalau assignment ni dia ada due date kan. Okay. Okay, yang assignment. Tak saya tengok soalan. Rekaman nanti. Okay. Okay, untuk assignment, kita boleh masukkan semualah, semua sekali. Case study ke, apa-apa sahaja yang pelajar kena upload dokumen, report ataupun apa-apa sahaja boleh guna bahagian assignment ni sajalah, assignment. Dan yang bestnya, dalam ni juga dia ada individual assignment dengan group assignment. Yang ni yang saya rasa okey lah. Maksudnya ada features untuk group assignment. Maksudnya seorang saja hantar, bila kita key in markah, markah akan masuk kepada semua ahli kumpulan dia lah. Okay, so kita masuk sini assignment, macam biasa lah, assignment, apa-apa saja. Okay, description dia, tarikh dia, contohnya bila nak start, hari ni. Okay, sampai minggu ke-14 lah contoh kita letak. Kita letak dah siap-siap dalam ni Maksudnya dalam ni kita bagi tahu siapa yang tak lepas due date memang markah kosong. Jadi sistem sampai je waktu dia akan tutup. Lepas pada tarikh tu bergantung kepada consideration pensyarah lah, sama ada nak terima ke, nak tolak markah ke, ataupun tengok dulu alasan di case by case. Okay, and then kita pilih semester ni memang dia auto dah. Ni untuk semester depan nanti akan masuk semester baru. Okay, kalau group assignment kalau group assignment kita kena tick kat sini. Nanti ketua dia akan pilih ahli dia dalam sistem. Nanti dia akan hantar satu sajalah group project. And then show after marking, boleh tengoklah kat sini nak tunjuk apa, rubrik, skema, score, feedback dan kumpulan. Okay, group marking ni kalau kita tekan group marking, semua pensyarah yang mengajar subjek ni, satu Malaysia boleh tengok kita punya assessment. Sebab apa? Sebab kat sini dia tak boleh pilih pensyarah mana yang kita nak tu kan. Jadi bila tekan group marking ni, semua pensyarah yang mengajar subjek ni akan nampaklah kita punya assessment dekat link dekat link assignment tadi. Okay? Okay, rubrik ni macam biasalah. Kalau kita nampak cek ni, saya baca sekali lagi, aku tak faham.
terangkan sekali lagi ya, rubrik, skema, skor, feedback, apa fungsinya. Okey. Okey, rubrik ni adalah pemakahan lah. Kalau assignment kita selalu ada, memang kita kena ada rubrik lah. Introduction berapa markah, content berapa markah, error berapa markah. Yang ni kita boleh masukkan dekat sini lah. Dekat assignment ni. Ni view rubrik ni. View rubrik ni, yang ni kita kena masukkan lah rubrik. Contohnya kita ada macam rubrik pada kertas, kita boleh masukkan kat sini. Ni saya cuba buat rubrik example . Yang ni nanti saya tunjuk. Yang ni yang markah tu nanti saya tunjuk . Okey, rubrik ni example. Contohnya yang macam ni saya dah masukkanlah rubrik dalam sistem UFuture . Okey, contohnya rubrik kita ada grammar, ada content. Contohnya ada markah dia 1, 2, 3. Markah ni boleh berubah berdasarkan apa yang kita nak masukkan lah. Ini contoh saja . Jadi kalau kita kalau tadi lepas assignment kita dah tekan submit markah, kalau kita kata nak tunjuk rubrik tu macam mana pemakahan tu. Okey, kalau pemakahan tu kita nak tunjuk kat pelajar, kita tekan dekat rubrik. Jadi pelajar boleh tengoklah, oh untuk grammar out of 10 marks dia dapat 8. Itu rubrik. Okey. Untuk skema, kita boleh tunjuk skema lah. Maksudnya kalau kita bagi dia case study, apakah jawapan-jawapan yang terbaik? Itu skema jawapan lah. Kalau kita nak tunjuk kepada pelajar. Kalau pemakaran dalam LMS rasmi, link dengan erase kan best. Okey. Dia kalau result tu memang dia link . Kalau result memang dia link lah. Macam sebelum ni kalau kita tengok, kita key in ABCD, kalau nak buat OBE memang kita kena key in statistik tu kan. Tapi sekarang ni kalau tengok OBE memang statistik ABCD tu memang dah ada dalam UFuture. Memang dia link sebenarnya. Cuma markah tu dia belum boleh baca lagi which one. Sebab dalam UFuture ni bukan kita masuk yang apa panggil apa tu? Assessment yang apa panggil? Mengikut silibus sahaja. Kadang-kadang kita masuk practice, revision, jadi kita kena masukkan yang sekali lagi lah. Contoh. Okey. Okey, tadi rubrik dah, skema dah. Skor ni markah dia lah. Contohnya dia dapat 100 markah. Kita tulis kat sini markah dia 100. Okey. Skor ni kita tulis markah dia 100. Jadi dia akan keluar 60 contoh. 60 per 100 itu skor. Feedback ni apa yang kita nak bagi tahu dia lah. Assignment dia ni macam mana. Ini feedback. Assignment dia ni bagus ke, perlu penambahbaikan dari segi apa-apa ke. Ini untuk feedback lah. Kalau kita tak nak letak feedback pun tak ada masalah. Okey, kalau kita rajin, kita nak letak feedback untuk setiap assignment dan report pelajar tu, kita nak komen, nak suruh dia orang baca, kita boleh tekan. And then pelajar boleh baca nanti bila kita dah submit markah. Boleh Okey, untuk peratusan okey, saya dah habis untuk assessment dengan assignment. Okey. Yang ni kita boleh generate report report. Ni kita boleh generate report lah. Maksudnya kita boleh generate carry mark dalam ni. Kalau kita buat semua assessment dengan assignment dalam UFuture, kita boleh generate report dalam ni. Contoh dekat sini saya buat untuk carry mark 5A.
Saya tekan yang barulah dia akan keluar macam ni. Saya tekan yang barulah. Yang dah siap tak faham. Saya tekan report, saya tekan new progress. Okey, saya tekan Dungun. Semester yang lepas. Lagi satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khalid, Kak Lee ni. Ya. Nak tanya yang marking untuk assignment, dia hanya sesuai untuk assignment yang bersifat skema yang tertentu saja ya. Kalau macam andai kata assignment tu dalam bentuk group dan pelajar perlu analisa. Jadi bila buat analisa ataupun buat mau kata analisa lah kan. Jadi benda tu tidak ada satu skema yang tertentu. Dia bergantung kepada pemilihan company, bergantung kepada topik apa yang dipilih. Jadi setakat mana YouFuture boleh capture kita punya skema tu. Sebab macam kalau untuk soalan test, mungkin jawapan tu dia tak lari sangat kalau soalan kan. Kalau assignment ni dia takkan kita nak limitkan kreativiti pelajar dalam menganalisa sesuatu isu ataupun company ke dan sebagainya. So Khalid boleh respon sikit tak? Boleh. Nanti saya respon, saya tunjuk yang report dulu sebab ada yang tanya pasal weightage tadi kan. Okey. Bila kita nak buat carry mark ni, jadi kita buat carry mark. Carry mark ataupun report lah. Kita contoh kita kata, dalam ni ada carry mark dia hanyalah masuk group project dengan quiz 1, quiz 2, quiz 3 contoh. Yang ni kita dah letak total mark, kita boleh letak weightage sekali kat sini. Contohnya weightage dia per 100. Group project ni 5%, yang ni 10%, yang ni 10%, yang ni adalah 10%. Okey, saya nampak ni. Mata saya dah lari sikit. Okey, jadi kat sini kita buat 10% lah senang. Jadi carry mark dia 40% lah. Okey, bila kita tekan save. Apa yang salah ni? View report. Okey, nampak so kat sini kita boleh tengoklah. Yang Adam ni out of 40 dapat 27.3 carry mark dia. Ini mudahlah. Jadi dalam bentuk weightage pun ada dalam ni juga. Tapi dalam skor yang ditunjuk kat pelajar tu memang dari segi figure lah. Kalau 100, 80/100. Itu markah kepada pelajar. Kalau dalam figure yang dalam ni lah kita kena generate report. Yang ni kita boleh tunjuk dekat pelajar lah kalau untuk carry mark. Mudah kan? Mudah sangat. Okey, untuk assignment tadi untuk assignment, rubrik ni orang kata optional. Kalau kita selalu marking kalau kita selalu marking guna rubrik yang kita dah print, kat dalam print tu adalah dia punya orang panggil apa tu? Markah dia tu. Contohnya pelajar sangat kreatif ke apa ke sangat detail. Rubrik yang dalam YouFuture ni kita boleh masukkan, maksudnya kita tak naklah print banyak paper kan. Kita nak terus key in je dalam ni pun boleh. Dalam rubrik ni, kita boleh tambah rubrik ni. Dia boleh tengok ni rubrik dia sangat detail. Kalau kita ada rubrik yang basic pun boleh. Rubrik yang analitik pun ada. Yang ni analitik. Maksudnya setiap markah tu ada definition. Kenapa pelajar dapat markah tu? Okey, number of level ni kita boleh letak skor dia sampai 5. Kita boleh tukarlah 10 ke 2, 4, 6, 8, 10 ke, ataupun kita nak letak range pun boleh. And then kita nak tambah description, boleh. Macam ni. Kita nak tambah kriteria, boleh. Yang dalam ni. Okey? Ni. Contohnya kat sini kita tanya dia punya content. Content. Dekat sini kita tulis content yang macam mana? Markah 1 dengan 2 markah. Kita tulis kat sini. Okey. Markah untuk 3 dengan 4 kita tulis kat sini. Kalau kat sini kita kata ini 100, ini sampai 10 je boleh tukar. Jadi 100 pun boleh.
Faham Kak Lin Maksudnya yang sangat complicated pun memang ada rubrik dalam UFuture. Tapi berdasarkan rubrik yang kita lah, kita rujuk rubrik tu, kita duplicate masuk UFuture lah. Nanti kita boleh, masa kita nak marking tu, kita tekan-tekan je nombor tu. Okey, jadi maknanya kita habis tu yang skema tu apa Khalid? Skema rubrik ni pemarkahan. Skema ni kalau kita faham macam jawapan lah kan? Jawapan lah. Jawapan tu maksudnya kita nak share dengan pelajar. Tapi skema selalunya pensyarah tak share. Pensyarah hanya discuss sahajalah. Jadi maknanya pemarkahan student untuk assignment adalah berdasarkan rubrik, bukan pada skema lah. Macam kalau soalan test dengan quiz tu dia berdasarkan skema kan? Skema jawapan. Betul. So yang assignment dia berdasarkan rubrik. Dia dua lah. Sama ada, tu saya kata rubrik ni boleh masuk skema assignment tu, kalau ada skema pun boleh. Kalau berdasarkan rubrik pun kita boleh masukkan rubrik. Rubrik ni bukannya compulsory untuk setiap assignment. Jadi maknanya bila kita marking, kita akan letak markah lah untuk student. Ya, betul. Okay. Alright. Terima kasih. Sama. Ada tak fungsi markah marking markah pelajar by rubrik score? Bila pulangkan, pelajar dapat tengok markah dia dekat bahagian mana dalam rubrik. Hari tu ada nampak dekat webinar tapi sebab saya tak pernah buat. Okey. Bila kita masukkan markah, kan, nanti kita add question, kan, kita add assignment. Markah tu dia ada asing. Cuma pecahan markah tu dalam rubrik. Jadi pelajar boleh tengoklah. Kalau ada 5 kriteria markah tu per 100, kriteria mana yang dia dapat pecahan markah tu. Jadi pelajar boleh nampak yang pecahan sekali dengan total markah. Total markah tu memang dia ada asing lah. Sama juga bila kita masukkan markah, kita kena kira total, kita kena masukkan dalam satu kolom untuk total markah. Tapi untuk pecahan boleh rujuk dekat rubrik lah. Kita nak tunjuk rubrik ni pada pelajar pun boleh, tak nak tunjuk pun tak ada masalah. Okey, faham Cik Khalid? Ya, saya. Okey, rubrik ni kalau kita tengok tadi, pada scale tu 1, 2, 3, 4 sehingga 9, 10 tu, maknanya kita akan letak setiap konten kriteria-kriteria tu mengikut markah di atas. Ya. Tetapi ada juga beberapa resource person yang menggunakan rubrik di mana ada gabungan-gabungan. Ada kriteria tu dia menggunakan markah 1, 2 macam yang Cik buat sekarang ni. Tetapi ada juga kriteria tu mereka dalam rubrik tu mereka gunakan markah lain pula. Bagaimana kalau kita nak ubah dalam rubrik ni? Yang tu yang sangat complicated lah. Yang tu saya dah jumpa dah. Saya dah jumpa dah rubrik yang macam tu, yang dia guna scale dia, skor dia, untuk setiap kriteria tu dia lain-lain markah dia. Okey, dan yang tu rubrik yang macam tu belum boleh masuk lagi dalam UFuture lah. Yang tu kita kena guna yang manual lah, maksudnya rubrik tu kita kena print banyak sikit lah. Kalau ada 10 pelajar, 10 grup kita kena print sajalah. Maksudnya tak boleh masukkan dalam UFuture sebab dalam UFuture rubrik dia hanya satu skill saja untuk semua kriteria. Yang tu saja yang sekarang ni yang available lah. Tapi kita dah majukan lah untuk penambahbaikan. Baik. Terima kasih, Cik. Sama. Okey, ada juga yang guna weightage. Ada yang guna weightage pun boleh. Ini weightage. Contohnya skill dia sama, cuma weightage dia lain-lain. Contohnya konten dia 10%. Contohnya yang bawah ni, contohnya apa lagi? Creativity contoh. Kan? Creativity dia letak 5%. Jadi dia punya markah 1 hingga 10, tapi nanti bila calculate weightage untuk konten dia besar 10. Creativity dia 5. Yang tu boleh lagi lah untuk rubrik. Okey. Saya tengok ada tak soalan ni. Okey, selalu bermasalah ketika digunakan untuk common test dan quiz, juga bermasalah semasa penilaian akhir. Okey. Yang ni kita memang dapatlah, maksudnya masalah teknikal. Masalah teknikal ni memang dalam dari segi bila kita buat aduan memang dia dalam proses penambahbaikan lah. Okey. Jadi bila kita guna sistem ni lah yang selalu kita hadapi kan, masalah hang lah kan.
dia pun bagi tahu dia bagi tahu UFuture dia ada capacity dia sebenarnya. Kalau pada waktu yang sama ramai pelajar guna, memang akan ada berlaku masalah teknikal. Tapi yang ni jangan risau, UFuture memang bahagian teknikal dia memang selalu buat penambahbaikan lah. Jangan risau. Kalau ada aduan memang dia akan tambah baik. Okey. Yang tadi video okey. Mana student saya? Ya. Sorry kacau. Tak ada masalah. Okey, tadi kan kita boleh tunjuk total markah student. Apa namanya tu? Carry mark. Okey, carry mark untuk semua benda. Untuk semua ni assignment dan juga test. Ya. Okey, kalau macam contoh tadi nama Adam tadi ya. Okey, contoh Adam tadi tu cuba kali balik. Okey, contoh Adam. Boleh. Tadi katakanlah dia tak buat quiz 1 dia buat, quiz 2 dia tak buat. Mungkin dah dilambat ni, tengok ni kalau ikutkan quiz 3 dia tak buat. Ataupun mungkin dia lambat, dan bila dia lambat kita memang kena set up gradebook yang baru kan, sebab kita buat online. Okey, adakah kita boleh guna gradebook yang sama untuk Adam saja ataupun kita buat gradebook yang baru? Sebab bila kita buat gradebook baru, apa jadi kita kena ingat balik gradebook mana yang Adam ni duduk. Sebab nanti dia tak akan appear dekat progress report. Kita boleh guna gradebook sama. Guna gradebook yang sama, tapi kalau student dia akan boleh jawab balik tak? Ada, nanti saya tunjuk kalau kita sama. So bila kita okey. Saya tunjuk sama. Okey, contohnya quiz 3 saya buka dekat assessment. Macam kita tengok nama Adam ni Yang ni memang saya tak bagilah dia buat, tapi kalau kita nak bagi dia peluang boleh. Contohnya quiz 3 ni kita tekan gradebook. Kita tekan untuk Adam tadilah. Okey, bila kita tengok dia Adam tadi adalah group A. Adam. Okey, Adam ni dia no attempt Okey. Sepatutnya kita boleh tekan reset. Jap. Okey, kalau kita nak gunakan gradebook yang sama, kita perlukan edit saja. Okey, yang ni kita edit, Yang ni kita panjangkan masa ni. Tukar masa ni. Contohnya waktu dah habis, duration dah habis, kita buka balik duration ni kepada hari yang dia nak buat tu lah. Contohnya 11.30 sampai 23. Kita buka lah tarikh dia. Okay, kita buka duration yang baru, tapi bila dia ambil dia boleh ambil sejam sajalah, contoh And then bila kita tekan save, yang Adam ni tadi dia boleh ambil balik. Contohnya yang no attempt ni dia boleh ambil lagi test tu. Dia orang tak boleh ambil sebenarnya sebab duration tu dah habis. Jadi bila kita extend duration tu, dia orang boleh ambil lagi sekali lah, kecuali sebab dia punya first attempt tu dia tak guna lagi. Jadi orang yang dah submitted ni dia panggil apa tu? Dia dah guna first attempt dia. First attempt dia tu maksudnya dia dah, kalau kita panjangkan duration dia tak boleh nak jawab lagi sekali lah. Faham Kalau gitu tadi, macam contoh, okey, kata kalau kita buat gradebook baru sebab kita nak elak daripada student lain pun join lagi ataupun buat lagi sekali test tu walaupun dia dah buat. Okey. Maksudnya nanti masa dekat progress report kita just klik gradebook yang tertentu sahajalah kan untuk masukkan balik markah Adam tu tadi. Contoh kalau macam tadi gradebook 1 untuk semua and gradebook 1 Adam tak jawab. Okay, so kita pun set gradebook 2 untuk Adam. Alright, dan kita kena klik gradebook 2 tu dia akan masuk automatik ke tak?
dia akan masukkan, maksudnya bila gradebook 2 Adam jawab, so bila kita klik gradebook 2, dalam progress report tu dia akan masukkan tak markah Adam tu tadi? Masuk, cuma saya tak galakkan lah sebab dia punya calculation tu akan berubah sebab dia akan tambah 2. So maksudnya nanti kita masuk manually lah dalam iClass kan, betul? Ya, betul. Okey, faham. Cuma untuk pelajar yang tak sempat ambil, kita nak tambah duration. Jangan risau, pelajar yang dah ambil memang dia tak boleh ambil lagi. Pelajar yang belum ambil sahaja boleh ambil lagi kalau kita panjangkan duration tu lah. Okey, faham. Terima kasih. Okey. Kalau yang dah ambil tapi contoh dia ada masalah teknikal. Macam tadi kan, dia dah ambil. Ni saya buat gradebook 2. Dia dah ambil tapi dia ada masalah teknikal. Dia kata saya nak ambil semula boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita pergi je dekat dia punya gradebook. Okey, kita tekan butang reset ni untuk dia je. Macam Nur Amirah ni, kita tekan butang reset. Jadi orang lain tak akan usik lah. Orang lain tak akan boleh ambil kecuali yang kita tekan reset sahaja. Faham Okey. Jadi kalau macam semester lepas ada pelajar yang contohnya soalan 50 essay, dia ada 2 soalan je dia tak dapat jawab. Yang ni saya tengok dia orang boleh minta tambah masa tapi dalam U-Future ni pensyarah tak boleh buat lah. Dia kena minta daripada technician lah untuk tambah masa lah 10 minit ataupun 20 minit. Okay. Jadi itu saja untuk bahagian continuous assessment. Okay. Nak tanya Khalid. Boleh. Macam mana kita nak make sure student tu, kalau student kata dia ada technical problem, katalah dia tengah jawab test, lepas tu dia ada technical problem, macam mana kita nak detect memang betul-betul dia ada technical problem? Okay, kalau dia ada technical problem, apa yang dia cakap tu contohnya, madam saya dah jawab sampai soalan 23, tapi selepas 23 tu saya punya connection saya lost. Jadi kita boleh buka dalam sistem, kita boleh tengok sampai soalan mana dia jawab. Kalau betul sampai soalan 23, kan maksudnya dia bercakap benar lah. Maksudnya dalam sistem dah capture sampai jawapan dia sampai soalan 3 contoh. Soalan 23. Jadi yang tu kita boleh consider lah nak reset ke dan sebagainya. Sistem sendiri tak adalah macam satu mekanisme dalam sistem tu sendiri tak adalah. Nak bagi tahu dia ada masalah teknikal tak ada. Dia akan tulis progress pelajar tu. Kalau progress pelajar tu dia kata saya soalan 2 je saya terus internet connection. Tapi bila kita buka, dia dah jawab sampai soalan 20. Maksudnya dia tipu lah. Faham kan yang tu kan? Terima kasih. Sama. Okey, kita dah 11.35. Saya dah cover 2 Maksudnya satu untuk PNP, pembelajaran. Satu lagi untuk assessment, untuk permakahan. Dan next adalah dari segi perbincangan lah. Perbincangan tadi adalah dari segi forum. Yang saya sebut tadi, contohnya dalam yang My Community ni, forum yang paling tinggi lah. Dia ada 3 level Satu I Discuss, Course Forum dengan My Community. Yang ni kita boleh gunalah untuk discussion. Sama saja. Okey, kat group level ni kita ada mana-mana group lah. Okey, kalau tak nak leceh, maksudnya kita nak buka topik setiap group, kita boleh buka dekat course forum sahajalah. Maksudnya course forum ni semua group dia boleh join lah. Macam ni saya letak contoh chapter 1. Topik 1. Okey, kita boleh post apa yang kita nak discuss dalam ni. Okey, and then kita tengok pelajar yang komen lah. Ini yang letter reply lah Okey. Yang tu untuk discussion lah. Boleh guna yang mana-mana lah. I Discuss, Course Forum ataupun My Community. Untuk post
topik-topik yang kita nak discuss. Okay, dan pelajar kena bagi komen dia dalam YouFuture lah. Okay, setakat ni ada soalan? Saya rasa kalau basic dah cukup kot untuk tahu pasal YouFuture. Lepas tu berkenaan dengan ENE pun sama. ENE ni memang kita kena remind pelajar. Dia akan buka setiap awal semester untuk entrance. Nanti dalam minggu pertama sampai minggu keempat tu dia akan buka. Lepas tu exit pun sama. Supaya ni dia akan capture dalam OBE lah. Dalam CDL kan, CDL CQI. Okay. Jadi itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Kalau ada soalan Q&A boleh tanya. Kalau ada masalah lain yang saya tak sempat cover pun boleh. Okay, so sekarang ni kita buka untuk sesi Q&A lah kan? Ya, betul. Okay, so untuk mana-mana peserta yang ada soalan untuk diajukan pada Encik Khalid, feel free to do so. Boleh unmute mikrofon ataupun boleh tulis soalan dekat chat section here. Saya rasa YouFuture ni agak menarik sebenarnya sebab saya dah lama tak menggunakan YouFuture. Sebenarnya macam dah 4 semester dah kot saya tak menggunakan YouFuture and Island and so on. Dan tiba-tiba tengok pagi ni macam wow, this is so impressive. Banyak benda yang saya boleh belajar sebenarnya pagi ni. Dan kita menunggu dulu kot in case ada soalan kan daripada peserta pada pagi ni. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khalid, boleh ke nak tanya sikit pasal OBE? Boleh. Kalau kita tak ada, adakah semua pensyarah mempunyai akses kepada subjek yang tak diregister? Kita tak, macam contoh kita every sem register subjek yang kita hanya mengajar je lah. Mungkin ada 2-3 subjek. So in case kalau kita nak akses bagi maksud pelaporan OBE dan sebagainya, kita boleh direct access ke information yang kita perlukan untuk OBE? Kalau dari segi grup, kalau group level lah, maksudnya CDL CQI untuk group level, memang pensyarah yang mengajar yang kena masukkan lah. Contoh macam saya LIC untuk subjek OBM 345. Jadi untuk saya akses CDL CQI tu saya perlukan maklumat daripada pensyarah mengajar lah. Jadi dia punya bentuk dia macam ni, saya tunjuk. Jadi kalau pensyarah yang mengajar tak ada akses, yang tu dia kena maklum lah, dia kena maklum, kita akan bagi akses kat dia. Sama juga macam untuk LIC yang tak ada. Contohnya saya LIC untuk subjek ni, tapi bila dia buka YouFuture dia tak ada CDL CQI untuk course level. Jadi dia boleh maklum pada saya, jadi saya akan minta pihak ISEP untuk bagi dia akses lah. Okay. Jadi bila saya sebagai LIC, saya masuk saya masuk untuk CDL dan CQI. Bila saya masuk je kampus Dungun. Okey. Untuk saya bagi kolom 5 dan 6 ni, saya akan tengok dekat bawah ni dulu. Macam ni. Group level untuk 5A sampai 5D, pensyarah semua dah masukkan dah. 5 sampai ni maksudnya tak ada masalah lah. Jadi kat sini saya boleh bagi course level untuk OBE, CDL dengan CQI, maka dengan rujukan yang sini, yang pensyarah mengajar yang masukkan. Okey, sama juga untuk Kopoloki, group level ni pensyarah dah masukkan. Tapi kalau kat sini pensyarah belum masukkan, dia akan jadi dash lah. Jadi sebelum LIC masukkan, dia kena pensyarah yang mengajar dulu yang kena isi dulu maklumat ini. Jadi kita boleh refer kat sini, baru kita boleh masukkan kita boleh masukkan course level punya CDL lah. Sama juga. Sorry Khalid, course level tu dia akan keluar semua macam group. Semua group termasuk fakulti lain. Sepatutnya. Sepatutnya kan, sebab kalau macam Khalid punya subjek ni dia mungkin untuk student UM saja. Iya betul. Dan certain subjek tu dia satu semua, accounting campur HM semua. So kalau level dia akan sepatutnya muncul semua group yang mendaftar lah kan.
Course Betul. level. Okay. Contoh dekat atas ni dia tulis OBM 345. Kalau ada banyak program, dia akan keluar BA 118 satu tab. Dia akan keluar tab lain pula. Account ke, HM ke, dia akan keluar banyak tab dekat sini. Jadi kita kena access dekat tab-tab ni. Faham Boleh? Okey. Jadi dekat sini bila pelajar tu ada bila pensyarah tu ada masalah dengan subjek tu, contohnya banyak pelajar banyak pelajar gagal subjek tu, dia boleh masukkan dekat group level ni, Continuous Quality Improvement, CQI report. Tapi untuk subjek saya ni tak adalah, maksudnya tak ada apa-apa action yang perlu diambil lah sebab ramai yang skor A untuk ODM. Jadi untuk saya punya course level, saya tak perlu masukkan apa-apa CQI lah. Itu untuk course level lah. Lepas saya masukkan markah untuk CQI dengan CDL dengan CQI ni, dia terus pergi kepada program level lah. Program level ni kita tak perlu dah tahu dah. Program level ni ada satu in-charge lah yang dia boleh tarik semua sekali. Maklumat dalam UFuture. Jadi sangat mudah je kan. Dulu kita kena buat semua. Sekarang ni kita kena buat dua je. CDL dengan OBE dengan Kopoloki. Okay, ni ada soalan dekat sini Assalamualaikum, nak tanya, bagi menjawab soalan short essay, contohnya jawapan dalam bentuk kod programming, student computer science, bila student copy and paste coding dalam kotak semuanya okey. Tapi bila lecture semat, coding jawapan tu tak teratur. Sepatutnya ke new line ia jadi semua jawapan dalam satu perenggan. Ya betul, dia memang dalam markah fill in the blank ni, kita boleh letak jawapan dia, tapi kalau sistem dia dia auto marking, dia tak bagi markah dekat pelajar tu, kita boleh bagi markah. Contohnya kita dah check, sepatutnya jawapan tu ada, jawapan tu betul, kita boleh tekanlah dekat auto marking tu, kita boleh bagi markah, nak bagi 4 ke 5 ke boleh. Untuk short essay. Sebab kadang-kadang dia case sensitif, maksudnya A besar, A kecil pun dia bagi salah juga dalam sistem. Tapi kita check lagi sekali lah. Tapi memang dalam bentuk satu perenggan lah. Satu perenggan. Jadi untuk short essay tu sepatutnya kalau boleh janganlah panjang jawapan dia kan. Kita tak main point saja untuk rujukan. Lepas tu kalau jawapan pelajar tu kena dengan poin-poin tu, kita boleh bagi markah lah. Dalam sistem memang boleh bagi. Kecuali untuk MCQ, multiple choice dengan true and false memang auto lah. Memang ini kita salah memang salah lah. Tak boleh buat apa-apa. Okay, Assalamualaikum. Berhubung dengan konten. Sekejap saya nak capture sekejap. Nak print screen Dia orang tanya berapa total participant Sebab petang ni kita target untuk pelajar, tolong wawakan Petang ni kita target untuk pelajar 10,000 view Kalau boleh wawakanlah slot petang ni 2.5 di platform studio UiTM Terengganu UFuture juga, tapi untuk view pelajar. View pelajar ini untuk view pensyarah. Okey, Assalamualaikum. Berhubung dengan content developer di MyATP, adakah UFuture terus link dengan MyATP? Setakat ni MyATP tak ada link dengan UFuture. MyATP dia hanya link dengan link-link di sumber manusia lah, dengan research. Dengan UFuture belum ada link lagi dengan MyATP. Assalamualaikum Kak Yan. Waalaikumsalam. Kak Yan Ya Kak Yan. Okey, Kak Yan nak tanya apa beza assignment dengan assessment. Lepas tu biasalah kalau Kak Yan bagi weekly assignment lepas kelas tu Kak Yan masukkan dalam assignment. Tapi kalau tugasan yang untuk continuous assessment tu Kak Yan letak dalam assessment. Betul. Cuma yang assessment ni dia tak ada pilihan untuk group assignment submission kan? Betul.
Jadi kadang-kadang bila macam tu Kak Yan terpaksa lah suruh student ni individually walaupun group dia submit apa ni assignment tu kan. Setiap orang kena submit the same apa untuk same group tu kena submit lah supaya nama dia appear dan supaya kita boleh bagi markah pada apa ni setiap student tu. Okay, untuk continuous assessment ni macam dia tak boleh letak apa group assignment punya apa ke features ke dalam assessment tu. Dia memang kalau dia assessment ni dia untuk short duration, assignment ni dia untuk long duration. Dan assessment ni pula dia tak memerlukan pelajar untuk upload apa-apa dokumen. Jadi kalau nak upload apa-apa dokumen kita kena guna assignment. Assignment ni memang untuk upload lah, untuk feature untuk upload dokumen, contohnya report dan sebagainya. Jadi kalau group project ataupun group assignment, walaupun assignment yang simple, boleh masuk dekat assignment ni, and then bila kita create assignment tu kita kena tekan bahagian group project tu, group assignment. Sebab Kak Yan tak nak campur apa ni yang continuous assessment dengan assignment yang kita bagi just to apa ni see whether they understand lecture for that day kan. Tak apa kalau campur dalam UFuture, tak apa kalau campur pun. Cuma nanti dia akan jadi separate lah dalam assignment ni. Dia akan jadi separate assignment dalam UFuture. Sebab kita nak contohnya kalau kita nak generate continuous assessment punya markah nanti. Boleh pilih. Boleh pilih Ya, boleh. Macam yang tadi you tunjuk tadi lah ya. Ya. Okay. Jadi untuk latihan, untuk exercise kalau tak masuk dalam kerimat, kita tak perlu tick lah. Kalau yang masuk dalam kerimat, kita boleh tick. So maknanya untuk carry mark tu kita letak dalam assignment, bukan assessment Dua-dua boleh. Assessment masuk, assignment pun masuk. Cuma assessment tu tak ada group apa ya, submission. Dia dekat assessment ni memang tak boleh upload jawapan. Pelajar tak boleh upload jawapan. Upload tu upload dokumen lah. Kalau kita boleh sebenarnya. Kalau kita nak pelajar upload jawapan, kita letak dekat assignment. Contohnya quiz 1 kita tak nak apa tu orang panggil? Kita nak pelajar handwritten, tulis tangan, kan? Jadi dia orang snap, dia orang boleh upload dekat assignment. Boleh Kalau dekat assessment, kalau kita nak upload dokumen boleh, tapi untuk pelajar dia nak upload jawapan dia tak boleh, memang tak ada. Tapi kalau kita nak pelajar tu menggunakan handwritten, tulisan tangan dia jawab soalan, dia boleh snap dan masukkan dekat assignment. Jadi kita kena buat satu slot lah untuk quiz 1 tu dekat assignment untuk upload jawapan dia. Sebab Kak Yan selalu bagi apa ni yang continuous assessment tu dekat assessment folder tu. Boleh je dia upload dia punya file. Dekat short essay? Boleh je. Kalau boleh mungkin yang barulah, sebab saya sebelum ni memang dia kata tak boleh upload apa-apa dekat assessment. Cuma kalau boleh upload group, maksudnya bagus. Cuma features group assignment tu tak ada lah. Tak ada, memang tak ada dekat assessment. Dekat assignment tak boleh add ke kat situ? Nanti kita akan bagi orang tu penambahbaikan lah. Sebab rasa apa kan budak-budak terpaksa apalah semua submit walaupun jawapan sama kan untuk satu group tu. Saya ada satu contoh ni, saya tunjuk assessment saya. Satu contoh untuk group project saya tunjuk satu. Ni contoh group project. Dia boleh macam ni. Seorang ni dia akan pilih ahli dia, and then dia boleh submit satu kali. Ni ahli kumpulan dia lah. Ini contoh group project. Ketua dia assignment lah kan? Ni group assignment. Sebab dalam assessment lah yang Kak Yan cakap ni assessment tu.
Dalam assessment memang dia Tak ada. Tak ada, memang tak ada. Sebab apa Kak Yan, yalah apa yang Kak Yan praktiskan lah. Bila untuk yang carry mark tu, continuous assessment tu Kak Yan masukkan dalam assessment. Untuk carry mark, untuk bahagian report ni, dia akan tarik daripada assessment dengan assignment. Jadi kita nak letak mana-mana pun boleh. Okey. Maknanya mana ada group tu kita masuk dalam assignment lah. Boleh, ya. Okey. Macam assessment ni kalau kita nak bagi test, ada multiple choices, semua tu kita guna assessment lah ya. Ya. Sebab dalam assignment tak ada feature multiple choice semua tu kan? Tak ada. Kecuali kita nak masukkan ujian tu kita nak upload seketul macam tu. Maksudnya kita nak bagi terus. Jadi dia orang nak guna handwritten, ada persyaratannya. Kalau kita nak masuk dalam sistem nak pelajar guna tangan kan. Jadi boleh upload dekat assignment. Okey. Alright. Okey, faham. Cuba minta apalah tambah yang group assignment dekat dalam assessment tu kan? Ya. Okay, thank you. Ni ada soalan ni, untuk student link yang mana tu, soalan apa ya? Saya tak jelas. Student yang semalam tu ke? Tadi ada seorang daripada Puan Zan Azma ni. Kalau tak ada soalan, masa kita dah Assalamualaikum. Saya satu boleh tanya? Boleh. Tapi saya nak tanya yang pasal CDS CQI. Boleh ke kat sini? Boleh. Macam ni. Bila kita masuk grup kan, bila untuk buat CDS CQI tu, macam student kita lebih ramai daripada tu, tapi yang appear-nya 6 orang je. Ini case macam kenapa boleh jadi macam tu Dia kod yang sama, grup tu memang grup tu, nama kawan-kawan lain ada tapi nama yang student lain tu tak ada. Dan ni bukan kod yang diajar, ni adalah kod latihan industri. Sepatutnya tak berlaku lah. Sepatutnya bila kita tekan ni, kalau kita program yang sama, memang sepatutnya dia appear. Kalau kita tekan contohnya grup saja saya ni lah, saya tekan 5J. Total pelajar dekat sini ni 20 kan? Kalau dia program yang sama, dia kata BA 118, dia akan keluar satu tag macam ni je. Tapi kalau pelajar tu daripada program-program lain, dia ada banyak tag. Banyak tag. Sepatutnya kita kena isi setiap tab lah. Masa kita search untuk macam nak pilih group tu dia memang untuk group yang berkaitan tu memang ada banyak tu je. Tak adalah macam kita kena pilih lebih daripada satu option. Macam tu. Tak ada. Dia macam ni lah. Kalau kita join ni, macam saya ada I sampai L. Jadi saya kena isi satu-satu ni. I, J, K, L ni saya kena isi satu-satu CDL. Maksud saya macam ni, masa saya nak pilih grup, macam kita kan kena make sure grup tu ada. Ya, betul. Dalam kita enroll lah grup tu kan. Masa nak join yang mula-mula tu. Pilihan untuk enroll pun yang banyak tu je ada. Sepatutnya ada 14 orang tapi 6 orang ni je ada pilihan. Maknanya tak adalah yang baki dia tu termasuk dekat grup-grup lain, tak ada. Dia tak ada option. Jadi kita, yang case macam ni, kita kena tengok pelajar tu dia mendaftar betul tak grup yang tu. Kalau betul tak ada, and then kita boleh buat aduan. Bagi tahu saya nama grup dengan nombor matrik. Jadi saya akan minta kita punya team check lah. Okey. So saya go back dengan Cik Khalid lah. Terima kasih. Alright. Cik Khalid. Boleh. Sorry tadi saya terlepas tadi. Okey, untuk CDL CQI ni kan. Ya. Macam mana kita nak tahu menu tu, menu pensyarah, menu LIC, menu RP dan menu KPP.
Okey, untuk di peringkat kita UFuture ni dia yang kita boleh view 3 sajalah. Maksudnya daripada group level, CDL, CQI group level, kita ada course level dengan kita ada program level. Jadi untuk pensyarah mengajar, kalau kita tekan subjek, bila dia pilih bawah setiap group ni, yang ni dia ni group level lah. Bila kita tekan CDL, CQI ni, yang tu untuk semua pensyarah. Pensyarah yang mengajar. Untuk LIC? Dia akan tulis ke atas ni CDS, CQI, group level. Untuk group sajalah. Kalau untuk LIC, dia tak perlu klik group ni. Dia ada dekat luar je. CDS, CQI. Bila kita tekan yang ni, dia akan tulis CDS, CQI, course level. Okey. So yang LIC ni dia akan nampak semualah untuk pensyarah sama ada LIC ke belum ya? Iya betul. Maksudnya kalau kita tekan dekat UiTM Dungun ni, macam saya tekan ni, bila kita tekan dekat group level ni, ada A, B, C, D, E ni. Contoh kalau J dengan K ni dia orang tak isi, kolom ni akan kosong lah. Jadi kita boleh minta lah pensyarah yang mengajar tolong isi. Sebelum kita submit yang course level punya. Okey, untuk RP? Untuk RP, itu program level lah. Program level yang tu kita tak ada akses lagi. Macam saya pun tak ada akses lagi RP. Tapi dia akan terus pergi ke program level lah. Program level tu ada macam setiap kampus memang akan ada seorang yang in charge untuk program level. Macam kita dekat kampus kita ni apa panggil? Encik Harnizam tak silap saya lah yang dia uruskan CDL. Kalau katakan RP tu daripada kampus kita lah, cawangan kita, macam mana nak isi? Kalau RP, dia terus pergi ke program level. Program level ni Encik Harnizam kalau kampus Kuala Terengganu. Maksudnya kena request permission daripada Encik Harnizam. Ya, betul. Kalau kita nak report, RP nak report CDL untuk serta-serta program, untuk serta subjek, boleh request pada dia lah. Okey. Satu lagi, ada beza tak antara menu RP dengan menu KPP? Sama je. Sama je? Sama je. Cuma dari peringkat LIC kita combinekan dia punya apa tu, dia panggil evaluation tu, kita combine jadi satu lah. Okey. Maksudnya RP boleh RP perlu bagi report kepada, boleh bagi report pada KPP apa? Dia boleh bagi terus. Sekarang ni boleh access terus daripada UFuture, tak perlu dah nak email. Okey. Okey, thank you Cik Ali. Terima kasih. CDS CQI ni kan, kalau group level kita komen penambahbaikan, RP dengan KPP boleh tahu ke siapa komen? Boleh. Dia boleh tahulah sebab dia akan masuk group. Ni kat sini kan group. Jadi kalau contoh keluar TBA 1185A, so dia tahulah siapa yang mengajar subjek tu. Group tu. Boleh Contoh group level ni, persyarat group A yang isi, dia akan keluar kat sini. TBA 1185A. Jadi kita tahulah persyarat group A ni yang isi CQI report. Boleh Okay, sekarang dah pukul 12. Tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Dalam UFuture ni semua tak ada rahsia. Kalau kita kata kita guna UFuture sepanjang masa pun, dalam UFuture ni dia ada rekod kita keluar masuk pun ada. Jadi kalau kita kata kita guna 14 minggu, tapi kita guna seminggu yang pertama je pun ada keluar dalam UFuture. Jadi tak boleh nak tipu lah. Berapa butang kita tekan dalam UFuture ni pun ada. Jadi tak boleh nak tipu. Okey, ada soalan, mungkin soalan terakhir? Okey, Puan Najla. Okey, memandangkan dah pukul 12 dan dah tak ada soalan yang untuk tak ada soalan untuk ditanyakan lagi pada Cik Khalid berkenaan dengan UFuture. So saya rasa sesi kita akan berakhir di sinilah kot. Alright.
Dekat chat section saya ada kongsikan link untuk kehadiran bagi sesi ini dan link ini this is not only link kehadiran lah, kita akan ambil kira sebagai part of jam latihan, alright. Dan sebelum kita akhiri sesi ini, saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Khalid di atas kesudian untuk berkongsi sedikit sebanyak maklumat dan juga info, pengalaman juga berkenaan dengan YouFuture yang mana saya rasa dah banyak sangat penambahbaikan yang telah dilakukan untuk platform YouFuture ni sebagai kita punya one of the LMS lah, Learning Management System. Dan kan tengok kat situ, Cik Khalid pun dah ada post juga. Sekiranya ada apa-apa masalah selepas ni boleh contact dia, dia dah bagi contact number dekat chat section, so boleh refer dekat chat section, right? And then sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, saya nak war-warkan juga besok insya-Allah kita akan ada satu lagi sesi webinar iaitu teknik mengedit video untuk PMP menggunakan KineMaster. So waktu yang sama 10 sampai 12 dan platform yang sama juga. Okay, so terima kasih semua. Oh jap, ada orang minta kehadiran sekali lagi sebentar ya. Alright, jap saya share lagi sekali. Okay, so saya dah share link kehadiran sekali lagi. So terima kasih sekali lagi buat Encik Khalid dan juga terima kasih kepada semua peserta untuk sesi pada pagi ini. So saya rasa itu saja kot. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Encik Khalid. Tapi nombor telefon tu kurang satu digit ke atau memang macam tu? Kosong. Oh, itu kurang. Okey. Kejap, saya ambil. So, 3, 2, 9. Terima kasih Dr. Rajas. Kalau tak ada orang perasan nanti. Itulah saya tak macam tak kurang sikit. Okey, terima kasih ya. Thank you for the sharing sessions, very beneficial. Alright, baik. Okey, dekat skrin ni saya share event untuk besok dan juga hari-hari seterusnya lah, ada poster kat sini. Boleh juga refer poster ni pada email UiTM, mari dikongsikan. Apa ni link untuk kehadiran ni macam tak boleh buka. Tak boleh buka? Boleh. Boleh ke? Boleh, saya tengah isi. Saya buka dia macam dia tak respon. Saya dah isi tadi. Sebab saya tengok dah ramai dah yang menjawab ni. So saya rasa tak apa, nanti Kak Yan try refresh dulu page dia. Saya pun tengah isi ni. Oh dia dah keluar dah. Alright. So Alhamdulillah hari ni saya punya slot selesai lah. Saya boleh Itulah, tunggu petang ni lah slot 2.30. 2.30 untuk pelajar. Thank you Najla, thank you Encik Khalid. Thank you Najla and Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petang ni yang dekat YouTube tu berapa lama? 2 jam Sepatutnya 2 jam tapi slot saya kena silang sikit jadi sejam je. Sebab Najla pun kena tukar petang kan? Ya, saya punya sesi pagi dah anjak ke petang juga sebab tadi saya ada urusan. ACA call dia kata slot Najla akan berkongsi dengan TRA. Betul. Saya pun tanya, saya kata kalau slot saya nak buat setengah jam pun boleh, sejam pun boleh, saya tak ada masalah sebab pelajar lagi basic lah sebab dia tak perlu nak tahu apa-apa berkenaan dengan input apa semua tu, dia cuma kena tahu dekat mana je fungsi-fungsi di future tu lah. Jadi saya rasa saya boleh habiskan sejam, tak ada masalah. Saya punya slot pun tak panjang sangat pun, just sekadar pengenalan. Petang ni standby pukul 2? Puan Roha kata dia akan contact saya untuk standby ke studio. So macam saya menunggu panggilan je lah kot. Okay. So saya rasa apa dia? Saya kena standby pukul 2. Oh, pukul awal. Alright.
Okay, so kalau tak ada apa-apa dah saya boleh end terus kot the meeting. Boleh. Okay, terima kasih Najla. Okay, terima kasih banyak.